kembali selaku setiausaha PPLK yang saya hormati Tuan Haji Mat Yassin Siddiq selaku pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kerana saya dapat mengadakan pertemuan dengan PPLK, walaupun pada asalnya dicadangkan PPLK ingin dengan saya di pusat khidmat, tapi saya cadang lebih baik saya turun sendiri ke PPLK supaya kita dapat memahami secara langsung tentang beberapa perkara yang sedang dihadapi oleh PPLK. Nyata keputusan saya itu tepat. Pada pagi ini bukan sahaja satu, bukan dua, tapi ada 7 perkara yang dibangkitkan. Saya catat ni 7 perkara yang dibangkitkan. Nothing is free, ada percuma. Tapi ini bukanlah satu perkara yang membebankan saya. Seperti yang Fungsi sebut, yang mohon maaf, tak perlu mohon maaf, kerana ini adalah tanggungjawab saya. Selaku wakil, saya bertanggungjawab untuk membantu, memberikan khidmat, bantuan, sokongan dan dukungan kepada persatuan dan juga kepada penduduk tentang perkara-perkara yang sedang dihadapi. Sebentar tadi pada awal pagi saya berada di Surau Al-Falah P4. Mereka juga membangkitkan isu yang sedang mereka hadapi, iaitu perpindahan tapak Surau A4 ke tapak yang lebih selesa, yang lebih luas. Ia telah ditolak oleh kerajaan negeri. Dan saya berpendapat cadangan pimpinan surau itu adalah cadangan yang tepat dan perlu diberikan sokongan. Dan saya mendengar sendiri keluhan ahli jawatan kuasa Surau Al-Falah kerana mereka telah mengumpulkan sejumlah 700,000 ringgit dari anak-anak karya untuk membangunkan sebuah surau, tapi tapak tanah yang dicadangkan itu diberikan keutamaan untuk padang permainan dan bukannya untuk tapak surau. Jadi saya kira perkara-perkara seperti ini perlu saya bangkitkan kepada pihak yang berwajib, sama ada pegawai daerah, PBT ataupun kerajaan negeri, atau tidak. Kalau tak boleh selesai, saya akan bawa dalam sidang Dewan Negeri seperti apa yang telah berlaku baru-baru ini, di mana sidang Negeri Selangor panas dan paling panjang dalam sejarah Negeri Selangor. Hari ini, pagi ini saya dengar 7 isu yang dibangkitkan oleh PPLK. Sekali lagi saya nak menyatakan, mungkin tidak dapat saya selesaikan semuanya dalam masa yang terdekat, tapi saya memberikan komitmen saya dan saya akan nyatakan satu persatu untuk kita bincang secara kolektif bagaimana kita boleh selesaikan perkara ini. Tak ada masalah yang tidak boleh selesai kalau kita ada political courage, kalau kita ada kesungguhan untuk membantu rakyat. Tidak ada masalah. Kerana itulah sebenarnya tanggungjawab sebuah kerajaan. Kerajaan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat, bukan membebankan. Sebelum itu saya nak nyatakan sikit, saya bangga dengan pencapaian PPLK yang telah berusia lebih 17 tahun. Tidak mudah untuk menguruskan sebuah pertumbuhan seperti PPLK. Apatah lagi matlamat yang telah digariskan oleh pengurusi dan juga jawatan kuasa tadi amat jelas. Pertama, untuk memupuk perpaduan, kesatuan dan memperkukuhkan ukhuwah di kalangan penduduk-penduduk, bukan sahaja di universiti, di tempat dan juga Rumah Keramat dan Taman Permata. Kerana dalam situasi semasa khususnya, perpaduan umat dan kesatuan umat itu amat penting untuk kita berdepan dengan cabaran bukan daripada luaran,
tapi cabaran hari ini adalah dari dalam kita sendiri. Sebab itu saya mendukung matlamat PPLK untuk memupuk perpaduan, dan sudah tentulah antara aktivitinya adalah untuk menjaga kebajikan, ahli keselamatan. Ini perkara-perkara yang terangkum dalam matlamat besar PPLK, dan saya akan mendukung sedaya upaya saya untuk membantu PPLK. Pertama yang dibangkitkan ialah pajakan 99 tahun. Saya nak ambil sedikit masa untuk jelaskan perkara ini, sebab saya dengar sebelum pilihan raya negeri baru-baru ini ada pihak yang turun menaburkan pelbagai janji, khususnya kepada orang-orang Melayu, bahawa mereka bersedia untuk memulakan langkah memberikan pajakan bebas ataupun free. Saya nak mulakan dengan menyatakan bahawa antara perkara yang menjadi kebimbangan dan kerisauan penduduk-penduduk, khususnya orang Melayu, bukan sahaja di tempat keramat tetapi di seluruh negara, ialah apakah jaminan pegangan dan milikan harta yang ada, sama ada tanah atau rumah, akan kekal di tangan kita, generasi kita dan anak serta cucu-cucu. Kebimbangan ini satu perkara yang real, bukan dibuat-buat. Apatah lagi dengan situasi politik semasa, kita bimbang apakah nasib orang lain di masa akan datang. Sebab itu ada pihak yang mengambil kesempatan untuk menabur janji, baik aku akan berikan pajakan bebas ataupun, tetapi tidak diterangkan apakah kesan. Sebab pajakan bebas ini, saya ada pengalaman yang begitu, kalau tidak puas pun sebagai Menteri Besar, ini adalah agenda individu dan kelompok tertentu yang tak perlu saya sebut di sini, sebutkan kata 3R pula. Tetapi ada individu dan kelompok tertentu yang memang menuntut supaya diberikan pajakan bebas. Pajakan bebas ini akan menyebabkan premium dan cukai tanah jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bayarkan. Maka apa yang telah saya lakukan ketika saya Menteri Besar, kita telah pun ada penyelesaian. Antaranya yang disebut oleh Pengurusi tadi. Kalau sebelum ini, apabila tamat tempoh pajakan, katalah 99 tahun ataupun 60 tahun, kalau dulu hanya boleh diperbaharui apabila sudah sampai tempoh, mungkin tinggal 1 tahun atau 2 tahun baru dibenarkan untuk memperbaharui. Saya melihat inilah menyebabkan orang Melayu bimbang, apakah mereka akan dapat kelulusan lanjutan tempoh pajakan. Yang keduanya, apabila ini dilakukan, tanah itu tidak lagi bankable. Kerana apabila nak disandar kepada bank, bank tengok tempoh hayatnya tinggal 1-2 tahun, maka ianya tidak lagi bankable. Saya telah memperkenalkan satu dasar khususnya sebenarnya untuk orang Melayu dan bumi putra Islam. Dan alhamdulillah sekarang ini kerajaan Malaysia, saya benarkan dia lanjutkan lebih awal sebelum tamat. Katalah di Lembah Keramat 99 tahun, kita telah gunakan mungkin 40 tahun, ada lagi 59 tahun, ada lagi 30 tahun. Kita benarkan untuk lanjutkan lagi. Maknanya kalau ada 30 tahun lagi, kita lanjut lagi 99 tahun, tempoh itu ada 129 tahun. Dan pajakan itu masih pada kadar lama, iaitu kadar tempoh pajakan yang sedia. Jadi tidak ada kebimbangan bagi pemilik tanah ataupun rumah untuk anak dia, cucu. Saya telah selesai masalah. Kalau saya beri
Kalau saya benarkan itu berlaku di Lembah Kelak dan di Lembah Keramat, apakah kita mahu mereka masuk ke sini? Sebab kalau saya buat freehold, tertutup berisiko. Mereka akan memiliki 1, 2 lot, 3 lot, 4 lot. Akhirnya sekali lagi dari kita tetapi tempat sikit. Faham atau tidak? Yang penting jaminan pemilikan itu kekal di tanah itu, bukan tanah orang lain. Yang penting kadar cukai tanah itu jauh lebih rendah daripada freehold yang kita mampu. Kalau freehold dia akan melonjak naik, kita tak mampu bayar. Dalam akta tanah, lepas 6 bulan kerajaan boleh rampas tanah tersebut. Hari ini tak mengapalah, apa pun orang kita katalah, na'udzubillah, masa akan datang orang lain menjadi nabi. Inilah yang dinanti-nantikan. Cukup 6 tahun, tanah dan rumah akan dirampas. Cukup 6 tahun, taman akan dirampas. Ketika itu kita menangis air mata darah pun tidak ada makna. Maka sebagai sebuah kerajaan, apabila kita ada kuasa, maka di sinilah kita jagalah umat lain dan orang Islam supaya masa depan mereka terjaga. Jadi untuk Lembah Keramat difahamkan tadi ada tinggal 40 tahun atau 50 tahun. Saya telah memperkenalkan dasar ini, dan hari ini, setakat hari ini, kerajaan masih meneruskan dasar ini. Kita buat secara berkelompok, tidaklah secara individu. Kalau boleh persatuan, bincang dengan penduduk-penduduk, siapa yang sudah hampir tamat tempoh pajakan ataupun nak dilanjutkan lebih awal, maka kita kumpulkan secara berkelompok dan kita boleh kemukakan kepada pejabat daerah supaya pejabat daerah akan angkat kepada kerajaan negeri secara berkelompok. Ini telah kita lakukan, dan ini boleh menjamin masa depan kita sebagai orang lain dan umat Islam. Saya mahu Lembah Keramat, EU5C, EU5D, Taman Permata, EU4 kekal di tangan orang Melayu dan umat Islam. Itu. Jadi saya yakin PPLK dapat membantu untuk melakukan secara berkelompok dan kemukakan pejabat daerah. Saya boleh memberikan sokongan supaya pegawai daerah dapat angkat permohonan ini lebih awal kepada kerajaan negeri kerana ianya perlu diluruskan di peringkat MMKM, dan kita boleh lanjutkan. Kita boleh pilih kalau kita rasa nak sambung 60 tahun ataupun 99 tahun. Dah sambung 99 tahun, besok tinggal lagi 50 tahun, sambung lagi 99 tahun. Kita pun tak ada. Tak tahulah ya. Saya ingat yang paling lama sekarang pun 98 tahun. Jadi jangan sebut sama ada yang hidup ataupun yang mati. Kita nak doa kita sehat walafiat. Tapi yang penting tadi saya faham, orang Melayu ni dia nak ada jaminan. Rumah aku akan jadi aku seperti itu. Tanah aku akan jadi aku. Pastinya kita tak nak terlepas ke tangan orang lain. Kita nak sekurang-kurangnya anak cucu cicit kita kekal memiliki harta. Dan ini memang niat saya, dan itulah yang telah saya lakukan. Bukan janji pada hari ini, saya telah lakukan sebelum ini, dan hari ini diteruskan. Cuma PPLK boleh main peranan untuk buat secara berkelompok, dan saya akan menyokong permohonan tersebut kepada pejabat daerah. Yang keduanya tentang bantuan kesihatan dan pendidikan di kalangan anggota PPLK. Ini bukan perkara baru. Ini memang agenda tetap saya. Semalam pun saya bertemu ramai. Apatah lagi dalam situasi semasa ekonomi negara semakin hari semakin parah. Kita tidak lagi lihat masalah di kawasan desa atau kampung. Sekarang ni masalah yang paling getir adalah kawasan bandar. Termasuk Hulu Kelang. Hulu Kelang ni dikira bandar. Kemiskinan bandar semakin parah.
Ekonomi belum pulih. Ringgit semakin merudum. Keyakinan pelabur terbukti sudah terhakis. Mungkin kalau saya sebut, ada pihak kata, oh ini politik. Tetapi kita boleh dengar sendiri kenyataan Bank Negara. Hanya 2 minggu lepas, Bank Negara mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa pelaburan negara telah merudum sebanyak 59%. Ringgit merudum pada tahap yang paling rendah dalam tempoh 25 tahun. Belum. Sekarang kita dengan dolar Singapura sudah 3.5. Kita dengan dolar Amerika sudah 4.7, 4.8. Ini menyebabkan masyarakat perniagaan, khususnya pengimpor, mengalami masalah yang besar. Tuan-tuan sedia maklum, negara Malaysia mengimport bahan makanan setiap tahun 60 bilion ringgit. Bukan sedikit. Bawang pun kita import, halia pun kita import, sayuran kita import, bahan makanan lain kita import. Kalau sebelum ini 60 bilion, pastinya tahun ini dan tahun akan datang meningkat kepada 70 dan mungkin 80 bilion. Apakah pengimport akan absorb kos ini? Tidak. Dia akan transfer the cost kepada pengguna. Inilah yang kita saksikan hari ini. Pergilah pasar tani, pasar raya, pasar malam, harga semakin mahal, inflasi meningkat. Malahan bahan-bahan tempatan juga tidak ada stok. Beras tempatan tak ada stok. Belum pernah berlaku dalam sejarah negara kita nak dapatkan beras tempatan beratur, bertumbuk dan bergaduh. Belum ada penyelesaian. Mengapa? Saya berkongsi ini supaya kita faham. Bila ekonomi ini parah, mungkin kita tak peduli soal ringgit. Kita ingat tak ada kesan kepada kita. Kita tak peduli soal import. Sebenarnya kesannya kepada kita. Sebab itu saya sebut tadi, bila import itu mahal, dia terpaksa transfer cost, kita yang kena bayar. Kita tak mampu nak bayar. Bila pelabur tak masuk, yang diumumkan oleh MITI, Tengku Zafrul sendiri mengaku untuk tahun 2023 jumlah pelaburan yang disasarkan hanya 220 bilion. Sedangkan, dan saya nak mendabit dada, saya beristighfar kepada Allah, tetapi pada tahun 2021 ketika negara sedang ditutup, bukan saja sempadan ditutup, bukan sempadan Malaysia, tapi seluruh dunia akibat pandemik, Malaysia mencatatkan pertumbuhan pelaburan 309.4 bilion ringgit. Kerana apa? Walaupun pandemik, tapi pelabur yakin dengan kepimpinan ketika itu dan dasar ketika itu, mereka masih melabur dan meletakkan pelaburan di sini. Bila pelabur masuk, kita dapat pekerjaan. Saya tidak mahu anak Lembah Keramat menjadi buruh kasar. Ketika saya di MITI, saya letakkan syarat mana-mana pelabur yang nak masuk ke Malaysia mestilah pelaburan yang berteknologi dan berkualiti tinggi. Labor intensif saya tolak. Pergilah ke negara lain. Malaysia sudah bersedia untuk menerima teknologi yang tinggi supaya anak kita ada pendapatan yang baik. Ini yang kita lakukan. Dan yang kedua, saya letakkan syarat pelabur yang nak melabur di Malaysia mesti mewujudkan ekosistem dan membantu SMEs ataupun PKS Malaysia tempatan supaya mereka juga menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan kepada syarikat-syarikat gergasi ini. Apa makna kalau mereka melabur di Malaysia, dia buat untung, dia bawa balik negara kita, negara mereka, kita dapat apa? Kita dapat pekerja Indonesia, kita dapat pekerja Bangladesh. Sampai bila negara kita nak menjadi kompetitif dan produktif? Inilah situasi ekonomi negara semakin parah. Ini dapat disaksikan bila saya terima permohonan luar biasa. Sebenarnya permohonan bantuan keuangan, persatuan, pendidikan, minta komputer ini perkara biasa sebagai wakil rakyat. Saya berada di sini sejak tahun 99. Tapi kali ini saya terkejut. Jumlahnya luar biasa. Maknanya kepayahan di bawah itu adalah real.
Cuma ini saya nak kongsi di sini, peruntukan saya tidak diberi. Jadi Datuk Zainul boleh bisik-bisik pada Datuk Sol, bagilah saya. Sidang Dewan baru je habis. Tak apalah. Tapi saya beritahu dengan Menteri Besar, tapi di luar Dewan saya bisik pada dia, saya takkan minta. Dan saya telah arahkan 22 ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional jangan meminta-minta dalam Dewan. Kami bukan pengemis. Kerana ini adalah hak kita sebagai wakil rakyat. Dalam perlembagaan dengan jelas menyatakan setiap 5 tahun ada pilihan lain. Itu perlembagaan dan rakyat berhak memilih. Dia boleh pilih A, B, C. Mengapa dihukum A, dihukum B, dihukum C? Cukai kita bayar kepada kerajaan dan kerajaan akan uruskan dan serah balik kepada rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan juga peruntukan kepada wakil rakyat. Semasa saya Menteri Besar, saya bagi kepada semua termasuk pembangkang. Saya tidak beza-bezakan sebab saya tahu itu undang-undang. Mengapa saya takut nak bagi kepada pembangkang? Oh, salah guna. Kita ada audit. Setiap tahun Jabatan Ketua Audit Negara akan audit setiap sen yang keluar kepada wakil rakyat. Siasat, tak ada masalah. Tetapi hari ini tidak. Berbeza dengan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, semua Menteri Besar telah umumkan semua pembangkang akan dapat hak yang sama dengan kerajaan. Terengganu yang pertama umumkan, pembangkang pun dapat. Tapi dia tak ada pembangkang. Selangor 22, backbenchers Selangor 24. Kami hampir sama sebenarnya. Jumlah mereka ada 34 tapi tolak 10 eksekutif exco. Maka backbenchers 24, kita ada 22, ikut numbers. Jadi saya telah bertemu dengan speaker. Saya kata kena berlaku adil. Tapi malangnya sampai hari ini saya tidak ada. Tapi ini tidak melemahkan semangat saya. Di peringkat parlimen, tuan-tuan saksikan, bergaduh sampai hari ini. Semua ahli parlimen tidak diberikan peruntukan. Malahan kita dengar kenyataan-kenyataan terbuka daripada beberapa pimpinan di pelagaya nak peruntukan sokongan, nak peruntukan bincang dengan anak. Dia nak kita menutup dan mengemas. Ini adalah salah guna kuasa dan rasuah. Sebab itu banyak NGO sudah bersuara. Ini satu kesalahan, satu jenayah. Mengukur ahli parlimen untuk menyokong seseorang semata-mata untuk mendapat hak dia sebagai ahli parlimen. Ini satu kesalahan yang cukup serius. Di negeri Terengganu, saya boleh tunjuk. Ketika saya menjadi Menteri Hal Keluarga Ekonomi, Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang kali kedua mulai 2012, setiap tahun kita serahkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu 1.5 hingga 1.6 bilion ringgit wang royalty. Kerana itu sekali lagi perlembagaan 2023 di bawah Kerajaan Madani zero. Ya. Saya akan bantu, saya cuba bantu tentang aktiviti PPLK, ada nak ziarah orang sakit, ahli sakit, uzur sama di hospital, di rumah, rawatan susulan, atau sekarang ni nak perlukan susu ataupun pamper dan sebagainya. PPLK tidak mahu. Saya dulu menjadi agenda, saya beri, saya tak ada masalah. Tapi sekarang saya tidak ada pun. Kosong, bukannya zero. Tapi ini bukan alasan saya. Saya akan tetap berusaha. Seramai lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ini membantu. Saya kumpulkan macam semalam. Setiap minggu saya bertemu. Sekarang ni banyak anak-anak nak masuk universiti, IPTA, IPT. Saya beri komputer, beri bantuan sedikit sebanyak.
InsyaAllah kalau ketika pintu hati kerajaan negeri, kita akan teruskan lagi. Jadi soal aktiviti persatuan, termasuk besok yang pada 16 Disember ada program berkhatan. Itu saya dah dapat surat dijemput saya berkhatan harus tapi mohon peruntukan. Sebenarnya peruntukan dulu InsyaAllah. Tapi dia tak sebut berapa sih. Berapa bayar doktor seorang? Seorang 200 lebih. Ui, mahal. Katanya 250. Ini berapa saya nak bayar? Seri. Katanya ada 30 orang kan? 30 kalau 200 pun dah 6,000. Okey lah. YB dapat discount lah. YB buat Tambah insyaAllah kali ini memang program baik pada kita. Saya sedialah, saya sumbangkan sedikit RM5,000. Kemudian program-program lain macam kesihatan, pendidikan itu saya minta ada keperluan BPRT boleh terbuka kepada saya. Saya akan tetap berusaha walaupun tak ada peruntukan, saya tetap berusaha untuk mencari sedikit sebanyak bantuan untuk meringankan bebanan keluarga kita. Tentang surau At-Taqwa, ini memang betul saya pun dah sediakan kat sana. Mereka seperlukan kubah kalau tidak nampak macam sebuah rumah banglo di kawasan tersebut. Sebelum ini saya telah sediakan bilik jenazah. Mereka amat gembira, yang lebih selesa, teratur. Dan sekarang ini pun banyak jenazah telah diteruskan di surau At-Taqwa. Dan sekarang ini ada lagi peruntukan tambahan. Sekali lagi, ini soal infrastruktur ini memang besar. Ini memang saya tak mampu, memang tak ada. Kalau sebelum ini soal masjid surau memang tak ada masalah. Boleh sebut mana masjid dalam Gombak yang saya tahu, bukan sedikit, jutaan ni. Sama ada masjid Taman Thai, Perdana, masjid Antarabangsa, Al-Hidayah Taman Melawati, Martiyah Taman Melawati, Sobirin, Masjid Kampung Kelangit, semua kita boleh saksikan. Tak masuk semua Al-Mustaqim. InsyaAllah kita akan bantu. Memang dulu kita ada peruntukan, memang saya beri utama pada masjid dan surau, kerana bagi saya itulah tempat umat Islam dan orang Melayu untuk kukuhkan ketakwaan mereka dan ukhuwah mereka. Tapi untuk ini tak apa saya akan maklumkan dari surau At-Taqwa. Saya boleh sekadar memaklumkan kepada kerajaan negeri untuk membantu macam TI, Kompleks Islam Al-Islah. Saya sempat berikan 1 juta untuk kerja awal. Baru ni saya tanya dan Dewan, jadi tidak dibatalkan oleh kerajaan negeri. Jadi saya tak boleh nak buat apa sebab itu di luar bidang kuasa saya, tapi saya tetap bangkitkan perkara ini untuk perhatian kerajaan negeri termasuk JAIS. Tentang jembatan yang hampir rosak dan roboh daripada Indi Negeri pun saya terpaksa bawa kepada kerajaan negeri. Kerana itu saya tidak ada kemampuan. Saya tidak mahu melihat tugas saya ini hanya menyediakan wang itu saja. Kalau tak dapat, saya tetap bawa suara rakyat. Itu yang lebih penting dalam Dewan. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku dalam sidang Dewan Negeri baru ini. Dan saya pun telah dititahkan menghadap Tuanku Sultan Selangor pada hari Isnin yang 4-5 hari yang lepas. Satu majlis menghadap yang cukup positif. Memang Tuanku titah untuk saya menghadap selepas sidang Dewan. Dan beliau secara terbuka, secara resmi memaklumkan beliau berpuas hati kerana kesemua 22 ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional tidak melakukan fitnah, tidak menyerang pribadi, malahan perbahasan kita berdasarkan fakta, maklumat yang cukup kuat. Banyak dokumen yang telah saya bentangkan dalam sidang Dewan
yang memerlukan tindakan segera oleh kerajaan negeri kerana banyak ketirisan, kecuaian, salah guna kuasa yang berlaku, dan ini telah kita lakukan kerana itulah sebenarnya mandat yang diberikan oleh rakyat supaya kami ini menjadi blok semak dan imbang, check and balance untuk menyuburkan demokrasi. Jadi peruntukan ini hanya satu tugas, tetapi sedang dihalang oleh pihak yang berkuasa. Tetapi ini tidaklah menghalang saya melakukan tugas yang lain, membawa suara rakyat dalam sidang dewan. Termasuk antara isu yang saya bawa ialah jalan bermula daripada Jalan Enggang, EU2 sehinggalah EU5 ini, di mana projek Puncak Niaga yang membina rangkaian pipe pembentungan itu yang sudah 9 tahun tak siap-siap, menimbulkan banyak masalah. Saya telah bangkitkan sebelum dewan dan dalam dewan, dan akhirnya saya mendesak supaya ditutup dan diturap semula, dan ini adalah sedang berlaku kerana puncaknya gagal menyiapkan projek ini pada waktu yang ditetapkan, sehingga menimbulkan banyak masalah. Jadi sebenarnya kalau kita bersatu, kita menyuarakan banyak manfaat yang boleh dibagi oleh rakyat di kawasan ini. Dan akhirnya tentang Dewan PPLK ini ada dua isu. Satu soal status, tak tahu keadaan tanah ini pun saya kena rujuk dengan kepala daerah, apakah perancangan mereka. Kalau tanah ini masih tanah kerajaan, saya kira itu belum diwakilkan. Dan mohon tapi belum diwakilkan yang melawat kapal Maiz. Masjid. Okey, tapi kita kena lihatlah dalam penyelesaian, dan sementara itu kerja-kerja naik taraf ini pun memerlukan satu kos. Sekali lagi kita akan minta supaya pihak itu dapat melihat dan supaya ada tempat yang sesuai dan selamat untuk PPLK mengadakan pertemuan seperti ini, dan ada di dewan di kawasan ini. Dan saya menyokong itu, dan saya akan bawa kepada pihak yang berwajib untuk melihat bagaimana kita boleh selesaikan masalah dewan, status dewan, dan juga kerja naik taraf dewan ini supaya lebih selamat dan selesai. Jadi itulah sedikit respon saya, kerana saya kira ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita akan terus mengadakan dialog, pertemuan, perjumpaan seperti ini, kerana kita harus bersama-sama dan berusaha untuk membantu anggota PPLK dan juga masyarakat di kawasan ini. Saya mahu kawasan kekal sebagai satu kawasan yang harmoni, bersatu padu, kekuatan yang kuat, dan seperti yang saya percaya semua harapkan. Kita mahu, walaupun tidak diwakilkan sebagai Reserve Melayu, kerana Reserve Melayu pun ada kesan sampingan kerana nilai yang tanah itu akan jatuh 30 dan 40%. Walaupun niat kita tidaklah nak menjual kepada pihak yang lain, tetapi kalau kita nak jual sesama kita pun nilainya tidaklah sebaik nilai kalau kita gunakan skim adakan tanah. Namun kita mahu ianya kekal kawasan perumahan Melayu Islam di Kelang, Sungai Kelang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Yassin Siddiq selaku pengurusi PPLK dan semua ahli kuasa yang senantiasa prihatin mengambil berat tentang masalah anggota dan juga masyarakat di sini. Dan sebagai wakil saya akan berusaha sedaya upaya saya untuk membantu menjayakan matlamat PPLK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi. Datuk Seri ada wajib dan tahu yang ia akan bantu untuk kita bukan secara kelompok untuk sama dengan tempoh bacakan, dan juga bagi Ahmad
concern terhadap pendidikan yang kesihatan di kawasan Melaka ini. Alhamdulillah